Hai semua, selamat sejahtera. Assalamualaikum. Saya Aminah binti Jakri, guru dari SMK Datuk Peter Mojuntin Penampang. Hari ini saya ingin berkongsi secara ringkas mengenai kajian tindakan saya yang bertajuk meningkatkan tahap penguasaan murid 5 cekap dalam subtopik tapak tangan karbon dengan menggunakan kaedah cakar lakar semasa fasa pandemik COVID-19. Situasi tadi saya alami pada hari pertama fasa PDP bersemuka dilaksanakan. Murid kelihatan sangat kurang berminat untuk belajar, mungkin disebabkan pada hari itu, murid perlu menghafal banyak fakta dan tiada aktiviti berbentuk hands-on. Implikasinya, semasa saya menyemak buku kerja mereka, saya dapati murid memberikan jawapan yang tidak tepat dan jawapan yang tiada kaitan. Malahan, ramai yang tidak menjawab soalan. Keesokan harinya, saya telah mengadakan ujian pra untuk mengenal pasti punca permasalahan ini. Didapati sekali lagi, murid memberikan jawapan yang tidak berkaitan, jawapan diberikan tidak menghuraikan dengan tepat dan tidak menggunakan istilah yang betul. Secara keseluruhannya, saya dapat membuat kesimpulan bahawa minat murid untuk belajar menurun apabila sesi PDP bersemuka bermula. Ini kerana fasa PDPR tempoh yang agak panjang menyebabkan minat mereka berkurang. Hal ini menyebabkan murid tidak dapat menghafal fakta dengan baik, seterusnya tidak dapat menjawab soalan yang mudah. Mereka kehilangan skor dan pada akhirnya saya dapat simpulkan bahawa tahap penguasaan murid terhadap subtopik ini amat mengecewakan dan berada pada aras minima. Dalam kajian ini, saya telah menetapkan dua jenis objektif, iaitu objektif umum dan objektif khusus. Untuk objektif umum, saya ingin mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan aktif agar dapat menarik minat murid untuk belajar. Manakala untuk objektif khusus, saya tetapkan 5 kesemuanya dan secara keseluruhan, saya ingin membantu meningkatkan tahap penguasaan murid 5 cekap terhadap subtopik tapak tangan karbon. Kajian ini saya libatkan seramai 37 orang murid dan terdiri daripada 14 orang murid lelaki dan 23 orang murid perempuan. Murid ini dalam tahap pencapaian yang sederhana. Oleh itu, saya telah memilih intervensi utama saya iaitu menggunakan kaedah cakar lakar. Kaedah cakar lakar adalah satu contoh kaedah di bawah strategi pengajaran berbantukan visual di mana murid boleh menggunakan apa sahaja perwakilan seperti gambar, logo, simbol atau raja yang sesuai untuk mewakilkan fakta ataupun maklumat yang mereka ingin hafal. Kaedah ini amat mudah dilaksanakan lebih-lebih lagi ketika fasa pandemik yang mana guru dan murid perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan kaedah ini, murid perlu mematuhi beberapa arahan. Pertama, murid perlu melukis keseluruhan tapak tangan mereka di atas sehelai kertas A4. Kemudian, murid perlu melabel setiap jari dengan nombor 1 hingga 5 yang mewakili 5 langkah dalam tapak tangan karbon. Pada setiap jari tersebut, murid perlu memilih apa sahaja perwakilan untuk menunjukkan langkah dalam tapak tangan karbon. Pada akhirnya, murid perlu melukis atau melakar perwakilan mereka pada bahagian tengah tapak tangan karbon untuk mewakilkan aktiviti manusia yang dapat mengurangkan gas karbon dioksida di udara. Intervensi ini saya jalankan dalam tempoh yang amat singkat iaitu selama 3 hari. Pada hari pertama, saya telah memperkenalkan kaedah cakar lakar kepada murid. Seterusnya, saya telah memberi arahan yang jelas dan tepat agar murid dapat menyiapkan tugasan yang diberi dalam tempoh yang ditetapkan. Setelah selesai, murid menjalankan aktiviti sokongan yang pertama iaitu aktiviti pair and share. Dalam aktiviti ini, murid berpeluang menambah baik cakar lakar masing-masing dengan cara berkongsi hasil dapatan mereka dengan mengesahkan sama ada perwakilan yang mereka gunakan betul atau salah. Semasa menjalankan aktiviti ini, saya sering memperingatkan murid tentang SOP yang perlu mereka patuhi seperti penjarakan sosial. Setelah selesai pada akhir sesi PDP, saya telah membuat satu ujian ringkas iaitu ujian POS di mana ujian ini adalah untuk mengesahkan keberkesanan intervensi saya dalam tempoh yang singkat. Pada hari kedua, saya telah menjalankan aktiviti sokongan yang kedua iaitu pembentangan spontan. Pemilihan pembentang adalah secara rawak dan murid perlu membentangkan cakar lakar mereka kepada semua murid pelajar yang lain.
Pada masa ini, interaksi secara aktif dan juga komunikasi dua hala berlaku. Dengan erti kata lain, suasana pembelajaran menjadi semakin menarik dan semakin aktif. Pada hari ketiga, hari terakhir, saya telah menjalankan satu ujian pengukuhan untuk mengkaji keberkesanan intervensi selepas 2 hari dijalankan. Berikut merupakan salah satu contoh hasil cakar lakar tapak tangan karbon murid 5C. Didapati majoriti murid menggunakan simbol dengan raja yang berkaitan dan murid tidak menggunakan tulisan secara maksima. Sebagai contoh, murid ini telah menggunakan simbol-simbol yang sangat mudah dikenal pasti. Contohnya pada ibu jari, murid menggunakan panel solar dan matahari untuk mewakilkan fakta pemanjangan kitar hayat. Manakala pada bahagian tengah, murid telah menggunakan gambar raja 5 bintang menunjukkan aktiviti manusia menggunakan alat cekap tenaga. Berikut merupakan secara ringkas dapatan kajian saya. Salah satu dapatan terbesar adalah perubahan positif pada proses PDP, di mana murid saya menjadi sangat kendiri dan sangat berusaha untuk menyiapkan cakar lakar masing-masing. Selain daripada itu, murid juga berinteraksi secara aktif dengan rakan mereka dan yang paling penting, murid mahu mencurahkan idea suasana pembelajaran berpusatkan murid. Kalau kita lihat di sini, salah satu gambar yang saya paparkan, murid sangat teruja ketika menjalankan aktiviti sokongan sehinggakan murid berdiri dari kerusi itu. Ini menunjukkan bukan sahaja murid dapat menghafal fakta dengan baik, tetapi suasana pembelajaran berubah. Selain daripada itu, ada murid yang berkongsi pengalaman mereka mengaplikasikan kaedah ini dalam menyiapkan nota. Bagi mereka, nota mereka lebih jelas, lebih padat dan paling penting, mereka mudah mengingat fakta dengan lebih baik. Saya juga telah menjalankan perbandingan kualiti jawapan murid sebelum dan selepas intervensi. Didapati selepas intervensi, jawapan murid adalah lebih berkualiti kerana murid memberikan jawapan yang lebih tepat, istilah yang lebih tepat dan huraian yang lebih jelas. Di samping itu, saya juga membuat perbandingan jawapan murid pada ujian pengukuhan dan juga ujian bilangan 1. Pada kedua-dua ujian ini didapati murid dapat menulis jawapan yang lengkap, memberikan istilah yang tepat dan ada murid yang dapat mengatakan ataupun menulis isi penting lebih daripada satu. Secara keseluruhannya, kualiti jawapan murid amat berbeza berbanding sebelum intervensi. Atas dasar itu, apabila saya melakukan analisis skor, saya dapati peratus murid yang mendapat skor 5 dan ke atas bagi ketiga-tiga ujian meningkat. Manakala apabila saya menjalankan analisis item, saya dapati jumlah bilangan murid yang dapat menyatakan langkah dalam tapak tangan karbon, menggunakan istilah yang tepat dan menjelaskan kesan aktiviti manusia, ini meningkat dengan baiknya. Secara keseluruhannya, kajian ini bukan sahaja dapat memberi impak positif kepada proses PDP tetapi juga pada pencapaian murid. Walaupun terdapat banyak impak positif hasil kajian ini, namun saya percaya masih ada ruang dan peluang untuk sentiasa memperbaiki kajian pada masa hadapan. Saya ingin menggabungkan kaedah cakar lakar ini dengan aktiviti sokongan yang lain untuk mendapatkan impak yang lebih positif. Selain itu, saya juga ingin menjalankan intervensi kepada murid pelbagai aras pencapaian. Dan yang terakhir, saya juga ingin mengaplikasikan intervensi ini semasa fasa PDPR. Saya rasa itu sahaja perkongsian ringkas saya pada hari ini. Semoga sedikit sebanyak ia dapat memberi manfaat kepada rakan-rakan sekalian dalam usaha kita untuk membantu murid di masa akan datang. Sekian, terima kasih.